Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan mencari keridaan Allah. Dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat ini menambahkan kita ilmu di dunia dan juga menjadi bekalan ganjaran pahala yang besar di akhirat. Dan tidak ada yang lebih hebat seperti mana ilmu, yang kenapa dengan ilmu itu boleh membawa kita ke syurga. Ya, tanpa ilmu kita mungkin tidak mengenal pencipta kita dengan sebaiknya. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita memperbahaskan ayat-ayat Al-Quran atau menerangkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana Ibnu Katsir rahimahullah mengkhususkan beberapa bab dalam ayat surah Al-Muzammil. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambillah daripada ayat awal. Ya, Abu Qatadah datang ni, dia jauh. Kita ambil dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Hai orang yang berselimut, yakni Muhammad, bangunlah untuk melakukan solat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, iaitu 1/2 atau kurang dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah tepat ataupun khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan sebenar-benarnya melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah membahaskan beberapa perkara dalam ayat ini atau menerangkan tentang siapakah yang disebut ya ayyuhal muzammil, ya, yang diarahkan untuk bangun tengah malam, dan kita telah menceritakan sebelum solat fardu diwajibkan, maka dijadikan solat qiyamul lail itu wajib bagi Rasulullah dan para sahabat, dan mereka akan bangun di tengah-tengah malam itu dan melakukan solat di pinggir-pinggir bukit yang kita terangkan, kerana mak ayah keluarga dia masih lagi tak faham Islam, dan apa yang dilakukan akan dihukum. Maka oleh kerana itu mereka menyorok-nyorok untuk melakukan solat untuk hubungan mereka dengan Allah. Sayang pada masa sekarang bukan menyorok, terang-terangan dibenarkan untuk melakukan solat. Bukan itu saja, masjid penuh dengan aircon, sejadah tebal-tebal, ya, tapi tak ada siapa yang nak datang solat, ya. Kesian, ya, kesian.
Masyarakat kita meninggalkan Allah sebenarnya, meninggalkan agama, meninggalkan mereka itu, perkara itu, sedangkan itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sayang, ya, akhir zaman terjadi dalam keadaan peristiwa yang menggerunkan. Jangan kita jadikan seperti itu diri kita. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk orang-orang yang meninggalkan jalan manhaj yang terbaik ini. Kita jadikan generasi kita yang terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, kita yang bertanggungjawab untuk menentukan perjalanan kita ke syurga. Maka kita yang kena berusaha. Ya, kita nak keluarga kita, kita usahakan mereka juga dengan bimbingan agama. Kerana perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh liku-liku lepas ini. Mungkin hidup kita sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya, Rasulullah katakan kebanyakan 60 ke 70 sahaja. Sedikit yang melepasi. Tetapi takkanlah dengan sedikit umur kita itu kita nak hidup di akhirat dalam keadaan masuk neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, ini perjalanan yang menggerunkan. Kita semua akan mati. Kita semua akan bertemu dengan Allah. Jangan sampai pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan rugi. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, apabila solat itu penentu syurga neraka ataupun amalan-amalan soleh kita, solat itu akan dilihat setelah akidah kita diperlihatkan, maka solat adalah amalan yang pertama. Kalau tak clear solat, tak clear segala-galanya. Ya, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berzakat, walaupun dia berhaji, kalau solat tu tak clear, tak clear. Jadi, bagaimana solat itu nak dikliarkan? Sallu kama ra'aitum kama ra'aitumuni usalli. Air kosong dia. Aduh. Makan asam dengan tu, perencah sedap pula. Batuk. Baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pertama, sifat solat Nabi diambil kira. Waktu solat Nabi diambil kira. Waktu afdal dalam siri solat Nabi diambil kira. Solat-solat Nabi yang sunat diambil kira. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita ada petunjuk yang Rasulullah ajar kepada kita. Kenapa kita tidak mau juga mengambil petunjuk tersebut? Sayang, ya, syurga begitu mudah untuk kita perolehi, tetapi segelintir yang ingin mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan kita ini adalah firqatun najiyah, golongan yang berjaya di akhir zaman yang ingin meneruskan risalah Allah ini. Baik. Jadi setelah para sahabat melakukan solat selama berapa tahun, lebih kurang 11 tahun, 12 tahun, lepas tu barulah difardukan dengan solat 5 waktu. Maka solat qiyamul lail menjadi sunat, tetapi sunat yang dituntut, yang mana ianya merupakan satu perkara yang cukup cantik untuk kita fahami, yang mana itulah yang dikatakan dabbatus salihah. Orang-orang dahulu beramal dengan solat malam. Mereka bangun di 1/3 akhir malam, yang disebutkan adalah 1/3 akhir malam, lalu mereka bermunajat. Dan bermunajat dengan berbagai-bagai cara bermunajat yang dibenarkan syarak, dan mereka mengulangi Al-Quran pada 1/3 akhir malam, kerana waktu mengulangi Al-Quran adalah yang terbaik adalah di waktu 1/3 akhir malam. Dia akan lekat. Biasanya kalau lekat tu lekat kuat-kuat. Ya, kalau dia membacanya di dalam siri solat malam. Tu pasal Rasulullah SAW mendirikan solat malam, kita dengar dia membaca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa hanya pada satu malam. Betapa panjangnya bacaan baginda SAW. Baik, sekarang kita sambung balik. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang berkaitan dengan ayat yang ke-6. Allah berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, yakni untuk khusyuk dalam bacaan dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berkata seluruh malam itu nasyi'ah, untuk dibangun. Demikian pula pendapat Mujahid dan lain-lain. Dan kita tahu bahawa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bangun tengah malam untuk menguruskan ataupun bermunajat di sisi Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bangunlah walaupun sekejap, ya. Kita cuba bangun. Bismillah.
Kerana peristiwa 1/3 akhir malam yang sentiasa, kalau kita nak tahu, waktu doa mustajab ada pada 1/3 akhir malam. Dan waktu itu adalah waktu istighfar. Waktu yang kita dah bacakan banyak kali, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itulah mereka beristighfar. Memang itulah waktu istighfar, waktu munajat, waktu mengadu kepada Allah di saat manusia semua tengah tidur, tengah lalai, maka kita bangun, ya, bangunlah, buatlah walaupun 1 rakaat witir, ya, kerana itu di antara perkara yang agak besar pahalanya. Dan kita juga mengambil daripada dalil-dalil dan ayat Al-Quran yang mana Rasulullah mengatakan, ya, mengingatkan tentang qiyamul lail ini, dia boleh menghilangkan panas pada dada kita. Ya, agak menarik dalam persoalan itu, kalau orang yang sentiasa panas ataupun ada penyakit, dan kita suggestkan untuk bangun 1/3 akhir malam, ya, sebagai siri ilaj, perubatan yang Rasulullah ajar kepada kita, ya. Dan agak menarik, ya, bila ayat ini, di antara sahabat-sahabat kita ada yang kena kanser, dalam kanser paru-paru, Allah sihatkan dia. Tetapi bila ayat ini, ya, kita dalam surah yang lain menceritakan yang mana sesiapa yang bangun tahajud, ya, bangun tahajud, dia akan mendapat satu makam yang istimewa, ya, makam yang terpilih, makam yang terbaik. Maka di sini kita lihat seterusnya, dikatakan bahawa nasya'a ialah bangun di malam hari. Dalam sebuah riwayat Mujahid, nasya'a artinya bangun setelah isyak. Okey. Namun ala kulli hal, kita lihat penafsiran-penafsiran itu tidaklah mengatakan, ya, bahawa awal malam tu, lepas maghrib tu sampai tu, tak, tetapi dia mesti berlaku selepas isyak, ya, qiyamul lail berlaku selepas isyak. Baik, intinya adalah bahawa qiyamul lail lebih menguatkan keselarasan antara hati dengan lisan dan lebih memberi konsentrasi dalam tilawah membaca Al-Quran. Oleh kerana itu Allah berfirman, ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan, yakni lebih memfokuskan fikiran dalam membaca, memahami bacaan daripada solat di siang hari. Hal ini kerana di siang hari adalah saat beraktiviti dan bekerja, juga berbagai macam suara akan terdengar sehingga mengurangkan konsentrasi. Okey, ini nak menceritakan bahawa kenapa di malam hari menjadi satu perkara yang begitu sesuai untuk kita ulang kaji Al-Quran dan untuk bermunajat kepada Allah, kerana tidak sesibuk di siang hari. Dan kita agak menarik juga dalam ayat ini apabila Allah mengatakan 1/3, hadis mengatakan 1/3 akhir malam, ya, kerana itu adalah waktu yang betul-betul seronok tidur, kemuncak tidur. Ya, kalau bangun buka mata tidur balik. Ya, kalau pergi toilet pun nak tidur balik. Kenapa? Kerana waktu itu agak, ya, syaitan tu lagi besar. Ya, ala kulli hal, tetapi ianya memang tidak menjadi masalah kalau dia nak teruskan tidur. Cuma kita mengatakan di antara perkara yang menarik apabila Allah menceritakan orang-orang yang dihantarkan siksaan, di antaranya adalah di waktu malam hari. Ya, okey, ini berdalilkan dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-97. Muka surat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Ayat 97 kita mulakan. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalah naik, yakni waktu duha, ketika mereka sedang bermain. Okey. Ayat ini merupakan satu perkara yang menarik yang Allah nak ceritakan kebanyakan bala siksaan yang ditimpa oleh Allah pada zaman-zaman dahulu, terutamanya adalah di waktu malam dan di waktu duha. Waktu itu yang dikatakan oleh ulama waktu ghaflah, waktu lalai, waktu tak sedar. Ya, kaum Nabi Lut didatangi ya bala itu sebelum subuh, waktu duha. Yang Nabi Lut, malaikat mengatakan alaisa subhul qarib, tidakkah subuh dah dekat? Dibagi tahu kepada Nabi Lut, waktu itu diarahkan keluar segera. Kenapa? Bala nak datang. Oleh kerana itu orang-orang yang berada di waktu bala, waktu-waktu yang begini, dia di antara orang yang special. Kedudukan dia agak tinggi. Kenapa? Mereka sentiasa berjaga-jaga dan munajat kepada Allah. Tapi setengah orang berjaga juga. Kedai mamak kan. Oh, kena pula bulan Ramadan ni kan. Uish, lagi best. Ya? Waktu duha, waktu sahur tu waktu yang memang meriah. Okey. Yalah, duduk kedai mamak tu kan. Sampai ke pagi. Okey, nak menceritakan ala kulli hal, waktu yang dikaitkan dalam Al-Quran ini adalah waktu sahur. Diangkatkan darajat waktu munajat. Siapa yang bermunajat kepada Allah, Allah bukakan pintu pengampunan, doanya diterima. Apa lagi yang disebutkan dalam hadis itu, ya, kamu minta aku berikan, kamu mohon pengampunan aku ampunkan, ya, begitu sekali pada 1/3 tiap-tiap malam. Waktu mustajab. Kenapa kita tak datang? Ya, datanglah walaupun kejap. Ya, itu pasal ya kita cuba. Yang paling penting kita dah cuba, kerana bila kita berada dalam suasana yang percubaan itu, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Kita cuba nak menjadi orang yang terbaik, ya. Baik, kadang-kadang kita lupa bahawa Allah itu sentiasa membuka pengampunan ataupun doa-doa mustajab pada waktu yang begitu, tetapi kita lalai. Dan diceritakan di dalam ayat ini juga mengatakan bagaimana ahlul qura, sebuah negeri itu merasa aman bila datangnya apabila Allah nak turunkan bala di waktu duha. Kerana waktu duha ini adalah waktu yang orang banyak sibuk. Memang tak nafikan. Namun tuan-tuan dan perempuan, kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan wasiat tentang solat duha. Ya, walau sibuk macam mana pun, carilah masa sedikit. Bukan lama je. Solat duha berapa minit? 3-4 minit je. Ya, kalau solat fardu 5 minit, 4 rakaat 5 minit. Ya, solat duha lebih kurang macam itu. Dan boleh, itu yang saya katakan, kita kreatifkan. Kalau kita sentiasa dalam kenderaan misalan, ya, tak kira lah mana-mana. Kenapa kita menyaksikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia solat atas kenderaan. Dia solat atas unta. Ya, dia hadapkan kiblat unta tu, lepas tu dia solat sunat kepada solat sunat. Kalau kita dalam kenderaan, apa salahnya? Teknologi yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak. Google tu dah ada, handphone tu dah ada pula map menunjuk arah kiblat. Gunakanlah tu. Ya, cari arah kiblat dalam keadaan kita dah ada wuduk, solat dalam kereta. Ya, tapi dengan syarat berhentilah. Jangan tengah bawa kereta tu. Ya, berhenti, hadapkan kiblat. Tuan-tuan dan perempuan, buat. Kerana ini sunnah yang dilupakan. Kenapa? Sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat Malaysia. Pasal sunnah dia, bila nak sembahyang kat masjid, ya, mesti ada sejadah. Sedangkan dia duduk dalam kereta tu dalam keadaan bersih, apa salahnya? Ya, tak perlu sujud cara yang kita solat di atas lantai ni. Sujud seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat. Kenapa? Takut rugilah kita. Waktu kosong kadang-kadang kita sibuk dengan handphone semata-mata, sedangkan kita boleh melakukan paling kurang 2 rakaat duha. Kalau nak tambah lagi yang seperti mana hadis, kalau buat 4 maka mencukupi. Kalau nak tambah lagi paling banyak berapa? Duha 8.
Ya, tak ada lebih. Ya, kalau lebih, ya tarawih. Okey. Witir. Okey. Baik. Cuma nak menceritakan, cuba ambil kesempatan kerana ini di antara wasiat-wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, di antaranya buatlah solat witir. Ya, kalau kamu jangka tak lepas witir di pagi hari, maksudnya di waktu akhir sahur tu, maka buat sebelum tidur. Ya, dan diberikan antaranya berkaitan dengan solat duha dan di antaranya puasa. Ya, yang Rasul Abu Hurairah mengatakan, aku tidak meninggalkannya. Ya, setelah aku mendapat wasiat Nabi. Kita buatlah yang mana kita boleh dapat. Ya, buatkan. Okey, baik. Allah mengatakan awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain, ya, waktu duha, waktu yang mana di sana ada pahala yang terlalu besar. Tetapi kalau menyaksikan ayat ini, kita lihat Allah pun akan turunkan bala di waktu duha, waktu orang tengah lalai betul-betul. Ya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung. Ya, macam peristiwa tsunami berlaku di waktu duha, ya, yang macam mana di pantai Thailand tu berapa ribu mati kan, ya, waktu duha lah tu, ya, kena. Okey, ala kulli hal. Lepas tu Allah mengatakan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak diduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dan kita kena sentiasa minta perlindungan Allah. Itu pasal kita, bila kita keluar, kita baca doa. Ya, alhamdulillah orang mukmin dia akan pelihara diri dia. Bila sampai di satu tempat pun ada doa dia. Bila banyak memohon perlindungan Allah, itu tanda kita bukan orang yang lalai. Penting tu kan. Bila kita ingatkan Allah, kita tidak termasuk di kalangan orang yang lalai, yang tak takut pada bala-bala Allah. Dan mudah-mudahan dengan ada sifat yang begitu, kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Baik. Di dalam ayat yang berikutnya, apabila Allah mengatakan innalaka fin nahari sabah Allah mengatakan innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maksudnya, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, urusan yang banyak. Ibn Abbas dan beberapa orang tabi'in menceritakan, yakni waktu itu luang dan tidur. Abu Aliyah Mujahid mengatakan, ya, yakni waktu luang yang panjang. Qatadah berkata waktu luang, kesempatan dan aktiviti. Maksudnya di waktu siang tu sibuk dengan acara kita. Ya, tuan-tuan dan perempuan, sibuk dengan acara kita, ialah kehidupan. Kita nak cari kehidupan. Okey, dalam sehari ada berapa minit? 1 jam 60 minit. Okey, minta kalkulator kirakan. Siapa boleh kira? Okey. Okey, 1 hari 60 minit. 1 jam. Kita ada 24 jam. Kalikan 1440. Ya. Oi, laju juga. Ustaz kira kalkulator. Cewa. Minat matematik dulu. Okey, 1440 minit. Okey. 1440 minit 1 hari. Ui, banyak tu. Okey, solat berapa minit? Ambillah. Berapa? 3. Solat sunat tu. Okey, kita ambil solat fardu dulu. 5 ke 7 minit ambil. Pendeknya ustaz. Ya, itu kebiasaan. Hatta kat masjid pun kita kira lebih kurang begitu. Okey, ambillah 7 minit. Okey, kita ada 5 waktu. 7 kali 5, 35 minit. Okey? Settle? Solat sunat. Kalau buat, kan? Kalau tak buat tu, tak apalah. Bagi Chan. Ambil lah 4 minit. 1.
Ambillah qabliyah ba'diyah. 1, 2, 5, 4 kali 5, 20. Ba'diyah ada 3. Okey. Ambil. 12 rakaat. Ya, wah, cantik. Okey, 48 minit. Okey, sunat. Apa lagi amalan kita? Aduh. Zikir pagi dan petang. Okey, zikir pagi dan petang. Okey, berapa minit zikir pagi? Ya, wah, lebih kurang macam tu. 18, kita letaklah 20 minit. Itu lengkap. Kalau 20 minit tu habis dah. Okey, 20 minit zikir pagi dan petang. Zikir pagi, petang 20 minit. Okey. Berarti 40 minit situ. Lagi? Baik. Baca Quran. Ada. Kita ambil lah. Bagi Chan. Berapa muka surat? Ambil lah 2 muka surat. Okey. 4 minit. 80 ayat. Okey. Tak apa, kita ambil 2 muka surat ke 3 muka surat. 1 muka surat bacaan santai 2 minit. Kalau 3 muka surat 6 minit. Okey, letak 6 minit. Hanya tak baca. Tapi letak. Okey. Apa lagi? Cuba tengok amalan-amalan kita. Duha. Kita campurkan sikit. Duha. Witir. Ataupun tahajud. Tahajud orang awam. Bukan orang yang hafiz Quran. Okey, orang awam. Tahajud paling kurang kuliah kulhuallah. Ke tambahkan sikit lah. Tak baik ustaz ni. Amma yatasa'alun ke. Okey, tak apa. Kita ambil lah. Satu solat tu dalam 5 ke 10 minit. Okey. Boleh. Okey. Qiyamul Lail 10 minit. Duha 4 minit. Okey. Dengar, alhamdulillah. Allah bagi kelebihan kita penuntut ilmu dengar kuliah 1 jam. Kalau kuliah 1 jam, Kang, ada ustaz lagi 1 jam, 2 jam lebih. Masya-Allah. Tu doa ya, penting kelas. Okey, 2 jam. Itu belum goreng santai lagi tu. Ya. Ambillah 2,5 jam, 2 jam 30 minit. Alhamdulillah, penyelamat besar ni. Bagi saya penyelamat besar. 2 jam 30 minit. Masalahnya dia bukan tiap-tiap hari. Kan? Okey, baik. Campurkan semua. Dah campur berapa? Balance 1147. 1147. Balance dia. Berarti 1147 minit. Balance daripada 1440. Bagikan dengan 60 minit. 19 jam. 19 jam lagi kosong. Apa kita buat 19 jam? Okey. Start tidur pukul berapa? 11 malam. Itu lambat sangat ke? Memang kebiasaannya. Okey. Letak start tidur berapa? 11 malam. Ke 10.30? 12. Okey, tak apa, kita ambil 11 malam. Kita ni dah tua kan, 11 malam. Sampai 6 pagi. Ngelentong 5 pagi, 6 pagi. Okey. Okey, kira berapa? Kalau pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jam. Buat 7 kali 60, 300, 7 kali 5, 420 minit. Kan? Okey. 420 minit. Tidur. Berapa jam? 7 jam. Tinggal 12 jam lagi. 12 jam tu. Apa acara kita? TikTok tu belum lagi kita buka. Facebook belum kita tengok lagi. Ya. Mandi, makan. Makan. Okey, makan 3 kali sehari. Sekali makan tu kalau tak masak. Kalau masak dah panjang dah waktu. Okey. Masak kalau saya masak, ya, paling kurang yang saya tengok 40 minit mesti. Pasal bab masak jangan kelentong. Saya tahu. Ya, saya masak.
Kadang-kadang saya masak untuk ramai, memang target 1 jam. Tapi paling kurang 40 minit. Ya, saya menyaksikan keadaan macam itu. Okey, letak masak 1 jam. Bagi Chan. Okey. Makan. Okey, masak 1 jam 2 lah. Kalau dua makan tengah hari dengan makan malam agak ambil masa. Tapi pagi tu santai je. Itu masak. Okey, kalau makan berapa? Paling kurang 30 minit confirm. Kena pula makanan tu sedap, lagi lama. Kena pula makanan tu berbagai-bagai, diikuti dengan ulam sambal sembang, membawang, lagi banyak. Okey, berapa minit? Kita ambil lah 30 minit. 90 minit, sejam. Okey dah. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tengok berapa banyak masa kita yang kita lakukan di depan Allah. Alhamdulillah menuntut ilmu kan. Alhamdulillah saya katakan. Okey, setelah kita lihat kan, bila kita bagi-bagikan ya, waktu tidur kita 7 jam. Waktu makan lebih kurang 90 minit, sejam lebih. Tuan-tuan dan perempuan, masa kita begitu, habis begitu. Usia kita berjalan. Oleh kerana tu, apa yang paling penting, bila kita sebagai seorang mukmin, ya, kita akan mengagihkan masa itu dengan sebaik-baiknya. Tak menjadi masalah lah apa yang berlaku tu. Tetapi, ingat, setiap perbuatan-perbuatan kita mestilah dikaitkan dengan Allah. Bila kita nak tidur, kita beramal, jadikan tidur yang adat itu menjadi ibadat. Tu pasal amalan-amalan tidur tu berkaitan dengan ibadat kita. Ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita main pub kata terus tidur aja, jadi tidur tu menjadi adat. Tetapi bila kita ada adab-adab tidur, ya, kerana waktu tidur ni panjang ni, ya, adab-adab tidur. Ya, kita jaga ada adab tidur sehingga malaikat pun ada bersama kita, sehingga syaitan tak boleh ganggu kita. Maka ini dijadikan adat kepada ibadat. Makan tu adat, tetapi bila kita makan tu ucap bismillah, dia menjadi ibadat. Ya, nampak tak? Bagaimana kita tukarkan, dan akhirnya waktu kita ni dia akan menjadi waktu yang diberkati. Ya. Alhamdulillah. Ya, pasal bila kita saksikan memang banyak lompang-lompang amalan-amalan yang khusus saja kita dah tersangkut banyak. Amalan solat tu kan, berapa minit je. Kalau ikutkan tak sampai sejam, 2 jam. Ya, tak sampai 2 jam 1 hari. 2 jam daripada 24 jam. Tetapi Alhamdulillah, Allah itu maha pemurah dan dia tahu kelemahan kita. Maka dijadikan, bila kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, bila kita ucap je syahadah, maka hidup kita tu setiap second adalah pahala. Ada ya ganjaran-ganjaran. Macam orang yang pencen, dah tak kerja, tapi disebabkan dia pernah bekerja, lalu dia diberikan pencen pada akhir bulan. Dan kita pun begitu juga, ya, walaupun kita tak buat amalan yang kita nampak tak ada apa-apa, ya, amalan-amalan yang lain-lain tu, tetapi bila kita menepati ciri-ciri sebagai seorang Muslim, dah ada pahala disediakan. Ya, subhanallah. Hai Allah, hidup di dunia. Nampak tak hidup kita di dunia? Lepas tu kita kata, oh amalan aku hebat kan? Ya, tak ada. Kecuali kalau macam orang buat umrah, Syekh Syahir kita, ya, duduk di Mekah, perjalanan buat umrah tu, ya, 2 minggu ke? Tapi cuti lama 3 minggu rasa. 2 minggu. 2 minggu tu dalam safar dia tu semuanya pahala. Ya, selagi dia tak buat maksiat. Ya, begitu kedudukannya. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan berhati-hati, kerana perjalanan usia kita ni makin meningkat. Makin lama makin meningkat. Makin lama perjalanan kita makin pendek. Kita dah cerita dah dulu perjalanan kita seperti mana kita nak pergi ke Ipoh, bertolak tu, berarti bila dah bertolak, perjalanan kita makin lama makin dekat, ya, dengan Ipoh tu. Begitu juga umur kita bila dah berjalan ni, makin lama ajalnya makin dekat. Bukan makin panjang. Dan hentikanlah ada adat yang dibuat oleh masyarakat kita dengan menyambut hari jadi. Tak. Tetapi yang diarahkan menyambut hari kematian. Itu yang diarahkan.
Menyambut hari kematian dengan menambahkan siri amalan. Ini dah sampai umur 60 tahun pun nak sambut hari jadi juga. Berat tu. Dia merajuk. Saya dapat tahulah makcik tu merajuk Ustaz. Dia kata anak-anak tak sambut hari jadi dia. La ilaha illallah. Saya kata, kenapa anak-anak tak sambut hari jadi dia? Siapkan kain kafan, bagi hadiah. Ya, buat kek-kek kubur, bagi hadiah supaya lebih berakai sikit. Dah 60 tahun Masihi bersamaan 63 tahun Hijrah, umur Rasulullah wafat. Masih lagi dia tak faham kedudukan. Dan hari jadi pula tu perbuatan yang dibuat oleh kaum Kristian yang kita duk terikut. Ya, sayang. Apatah lagi jika orang tu orang sunnah, ya, dah pelajari Quran dan sunnah, tapi masih lagi dengan adat Kristian tu diikuti. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Kita sambung balik. Di mana dalam ayat ini juga menceritakan bagaimana Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, ya, berkaitan dengan malam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, surah Al-Isra ayat 79. Jom kita tengok. Okey, surah yang ke-17. Muka surat 290. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan keluaran yang benar. Berikanlah kepadaku di sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Okey, jadi ayat ini mengisyaratkan di antara doa maksurah yang disunnahkan untuk kita beramal. Okey, cuma nak menceritakan Rasulullah Allah arahkan, ya, bangun tahajud nafilah. Allah suka kita melakukan yang wajib, memang kena, dan dia amat suka kita datang. Tetapi nafilah sunat ini Allah suka, sehingga kan Allah mengatakan bila orang tu sentiasa buat nafilah, ya, maka akhirnya pendengaran dia adalah pendengaranku, pandangan dia pandanganku. Begitu disebutkan dalam hadis. Kesan daripada yang wajib dia selesai dan nafilah itu dilakukan. Ya, oleh kerana itu kita diarahkan, ya, digalakkan untuk melakukan nafilah, ya, benda-benda sunat. Okey. Maka saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Kita masuk bab Ramadan. Boleh? Boleh, ya. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan sedikit bab Ramadan, dan tolong ambil ni satu seorang. Nah, boleh? Siapa boleh bagi? Okey, dia 2 keping, satu orang 2 keping. Ha. 2 page itu. Tidak. Ada berapa tu? Tak pasti tadi ada berapa kopi. 10 ke 15. Dia ada 2 keping. Sekeping. Okey. Abu entah ambil, lepas tu yang lain bagi kat sebelah. Ni bagi kat budak ni. Tolong bagi. Ada berapa keping je tinggal? Ada lagi, go.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan sedikit berkaitan dengan Ramadan. Okey. InsyaAllah Ramadan adalah di antara syiar-syiar Allah yang perlu kita agungkan. Ya. Di antara syiar yang perlu kita jaga dan mengagungkan itu di antara tanda taqwal qulub. Maka di sini kita akan bicarakan berkaitan dengan sedikit sebanyak bab Ramadan yang akan datang, dan sudah tentulah kita excited kerana pada bulan ini berbagai-bagai amalan yang terbuka dan berbagai-bagai ganjaran bakal berlaku. Siapa yang nak ambil, maka ambil lah. Dan jadikan Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan yang lepas yang kita tak pandai, tak tahu, tak ingat. Ya. Okey, baik. Sekarang kita lihat. Yang pertama, bulan turunnya Al-Quran. Kenapa kelebihan Ramadan ini menduduki tempat yang pertama? Kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini berdalilkan dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Okey. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar kalau ikutkan. Tapi kenapa kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan ya? Confuse kita kan? Okey, tak apa, itu tak jadi masalah lah. Kenapa? Yang dikaitkan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu ialah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran dikumpulkan di Baitul Izzah. Lepas tu barulah dia diturunkan ke bumi. Yang dikaitkan itu pada malam Lailatul Qadar. Sebahagian ulama mengatakan dari Lauh Mahfuz dia turun ke Baitul Izzah. Kemudian dia turun ke bumi pada, yang itu yang menjadi perbahasan, adakah 17 tu dia turun. Tapi pada dia turun ke Baitul Izzah itu berlaku pada Lailatul Qadar. Okey. Baik. Permulaan itu yang menjadi perbahasan, adakah pada 17 Ramadan. Ala kulli hal tak menjadi masalah bab tu. Yang paling penting dia diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kenapa? Nun di sana di atas langit ada berapa bait sana? Ya, boleh bagi tahu. Baitul Izzah lagi. Baitul Ma'mur, kan, tempat para malaikat yang masuk tu. Okey, ini di antara tempat-tempat istimewa lah. Ya. Okey. Batu Salam tak ada pula lah, kesian. Ya. Batu Salam bawah. Okey. Baik. Jadi Al-Quran, bayangkan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Bila dia turun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia di antara malam-malam. Oleh kerana itu, nanti kita akan bicarakan, ya, jangan biarkan Lailatul Qadar kali ini lepas daripada kita. Okey, Lailatul Qadar turun. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam pada kita, ya, untuk syariat, untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan merupakan ketua bulan-bulan yang lain. Keistimewaan bulan Ramadan penuh sehingga kan kita saksikan syurga dibuka disebabkan bulan Ramadan. Al-Quran turun di bumi Mekah, maka Mekah menjadi Ummul Qura, ibu kepada negeri-negeri semua. Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya, ketua para Nabi. Dahsyat ya? Itu dia. Kalau kita nak tengok Al-Quran, yang mana orang tinggalkan Al-Quran sekarang ni, tu kedudukannya. Ahlul Quran, ahlullahu khasatah. Ya, ahlul Quran, orang yang pegang Quran, jaga Quran, hafal Quran, mereka adalah orang-orang VIP di sisi Allah. Ya, kedudukan mereka tinggi. Tapi kena jaga manhaj akidah tu, kena jaga.
Kalau tak, dia jadi macam khawarij lah kadang. Ya. Okey. Dan Al-Quran turun kepada umat Muhammad. Dia jadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Nampak tak? Ini dia. Ya, kehebatan Al-Quran ya yang turun. Maka kita nak bicara tentang Ramadan. Okey, kemudian pada bulan yang mana dibukakan pintu syurga pula tu, dan ditutup pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Yang mana Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Masya Allah. Tanda keberkatan bulan Ramadan, dibuka pintu syurga. Sekarang buka ke tutup? Tutuplah, kan? Disebutkan bahawa syurga, pintu syurga masih tutup lagi, tinggal berapa hari lagi, ya. Nak menunjukkan keberkatan akan berlaku. Tapi pintu syurga buka ni 8 pintu syurga ke berapa? Pintu syurga ada berapa? 8. Ustaz dah keluar. Okey. Neraka ada berapa? 7. Okey, good. 8 pintu syurga yang dibuka, 7 pintu neraka ditutup pula. Dan diikat syaitan-syaitan. Adakah semua syaitan? Wallahu alam. Tapi syaitan-syaitan ini kebanyakannya yang mana Allah kata diikatlah. Kita tak diarahkan untuk menyelidik lebih lagi. Ya. Baik. Kemudian bulan Ramadan dibuka pintu pengampunan seluas-luasnya. Di mana dalam hadis apabila Rasulullah menaiki mimbar, kita baca terjemahannya, Rasulullah menaiki mimbar sambil berkata amin, amin, amin. Baginda ditanya, ya, wahai baginda, kamu menaiki mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Lalu baginda menjawab, pasal para sahabat terkejutlah, selama ni naik mimbar tak ada pun kata amin, ni ada pula kata, kan. Lalu Rasulullah mengatakan, baginda menjawab, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, siapa yang dapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, Allah menjauhi rahmatnya. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Lalu aku katakan amin. Ya, ini menunjukkan bulan Ramadan masuk je waktu maghrib tu, ya, 30 Syaban atau 29 Syaban habis, maka masuk Ramadan, ya, terus pintu pengampunan. Buat apa yang baik, pengampunan akan berlaku. Tuan-tuan dan puan, ini di antara satu perkara yang perlu kita dapat. Sayang, ya, sayang bulan tu lalu begitu saja tanpa ada pengampunan untuk kita. Sayang sangat-sangat. Pertama, kita beriman dengan hadis ni. Kerana bila beriman dengan hadis ni, iaitu di antara sifat orang yang mengharap pengampunan Allah, Allah akan bagi pengampunan insya-Allah. Jadi kita berusaha. Siapa yang bakal menerima pengampunan dari Allah, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan bulan yang kita dapat pengampunan. Kontrolkan siri amalan-amalan. Ya, yang Rasulullah kata dalam hadis, malaikat melaungkan pada hari itu, wahai orang yang melakukan dosa, kontrol, jaga, kurangkan dosa kamu. Wahai orang yang nak buat kebaikan, buat, teruskan. Ya, oleh kerana itu kita berhati-hati supaya jangan buat dosa. Kalau dulu rajin tengok TikTok apa semua ke, kontrol lah. Ya, kontrol sikit. Ya, bukan tak boleh, tapi tengok, jaga. Okey? Baik. Kemudian pahalanya terlalu besar, ganjaran hanya Allah yang mengetahui. Pahala berpuasa di bulan Ramadan, ya, pahala puasa di bulan Ramadan seperti mana yang disebutkan dalam hadis, setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran 10 kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Ya, ini amalan kita yang kalau kita nak tahu, dia tak balas satu tak. Dia balas itu. Kalau kita kenal Allah tu, macam tu keadaan dia. Dia akan bagi lebih. 1 jadi 10. Itu paling kurang. Dia tak ada kurang lagi dah. 1 bagi 10. Kalau buat apa juga, dia akan naik mengikut keadaan ketetapan Allah di sisinya. Kemuncak di antara amalan itu sampai 700. Ini amalan sedekah. Sedekah tu sampai 700. Ganjaran pahalanya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, ada siri amalan-amalan kita ni bila kita saksikan dalam hadis, kita bagi sedikit je, misalnya sedekah.
dapat 700 dah. Tapi Allah besarkan amalan ni, ya, sedekah ni sampai dilihat seperti gunung. Ya, dia naik. Oleh kerana tu, di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui berapa banyak. Tetapi ayat Quran yang disebutkan ini, yang berkaitan dengan sedekah, 700 nilainya. Di sisi Allah, ya, bukan nilai kita. Saya bila sebut di sisi Allah, berarti sisi Tuhan yang menyediakan, bukan sebarangan. Jangan kita kata, alah 1, 2, 3 sikit. Tak. Di sisi Allah, yang mana Allah bersifat bila dia bagi yang terbaik. Itu dia. Okay? Letakkan. Itu iman sebenarnya. Beriman kepada Allah. Begitu kedudukannya. Itu pasal kalau tuan-tuan dan perempuan nak merasakan kemanisan iman, dia kena letakkan begitu dalam jiwa dia terhadap Allah. Baru kita terasa, uish, Allah maha hebat, maha pengampun segala-galanya keimanan itu. Ya. Kemudian, dalam hadis ini mengatakan setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran hingga 10 kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, melainkan puasa kerana sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan memberi balasan dengannya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanan minuman keranaku. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Okey, nak menceritakan bagi orang yang berpuasa pahalanya dia lain. Kerana orang yang berpuasa ni tak ada siapa yang tahu dia puasa. Ya, dia duduk ramai-ramai tu kalau puasa sunat. Kita tengok macam tak ada puasa je, tapi bila datang pada waktu jamuan, dia akan ke tepi kan. Dia tak puasa, dia puasa kan. Macam tu. Hanya Allah yang mengetahui berapa ramai orang nampak macam puasa tapi tak puasa. Tetapi inilah amalan di antara amalan yang boleh meletakkan seseorang itu bertahap ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kita tak lihat. Tetapi memang kita tak lihat, namun kita menyembah Allah dan Allah melihat kita. Itu pasal kalau orang puasa, ya, orang puasa, kita bagi dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia nak makan. Tak, dia tahu aku puasa. Dia menyelam sungai tu, guk ke, kan, nak telan air. Tak, dia tak akan telan air. Bahkan kalau termasuk mulut, cepat-cepat dia luahkan. Ya, kalau dia duduk kat bilik, kat dapur tu seorang-seorang, dia tak akan rasa makanan. Dia duduk bawah tudung saji pun dia tak akan makan. Itu dia. Iman orang berpuasa. Ya. Oleh kerana tu, ganjaran dia lain. Allah yang akan bagi ganjaran. Kami teringat waktu kami duduk di kampung Sungai Salak tu, mandi dekat Sungai Batu 12 tu kan. Waktu bulan Ramadan panas kan. Sekarang ni nak masuk Ramadan ni panas. Itu pasal nama Ramadan tu Ramda. Ramda tu maksudnya panas. Ya, masuk Ramadan panas sungguh. Maka waktu mandi gitu, ya, kita nak sejukkan badan, tengoklah kelompok anak muda datang kan. Allah, muka toya, ya Allah. Kesian muka puasa kan. Mungkin dia pun nak mandi juga kot, kita kata kan. Tengok ada muka toya tu nak puasa. Lepas tu tengok tu dia berasap mulut dia pun. Haru betul kan. Rupanya merokok dia pun bulan puasa. Nampak tak? Kita tak tahu, Allah tahu. Ya. Lepas tu balik nanti muka toya balik tu kan. Oh, muka puasa. Penipu di depan Allah. Okey, baik. Kemudian terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun 3 bulan. Nilaian 1000 bulan. Tuan-tuan dan perempuan, hari tadi kita dah kira dah 24 jam punya amalan kan. Ya Allah, kalau ikutkan bertahun-tahun kita tidur. Kalau ikutkan bertahun-tahun kita tidur 7 jam sehari. Cik kali kan? Kali 30 hari? 210 jam. 210 jam. Okey, kali 12 bulan? Ha. 21 210 jam kali 12. Berapa? 2,520.
Setahun punya tu tidur. Bersamaan dengan 105 hari. 105 hari. 105 hari setahun kita tidur. Masya Allah, tabarakallah. Macam Ashabul Kahfi pula. Tuan-tuan dan puan-puan, setahun kita tidur 115 hari. 1/3. Ya. Sayang jika ianya tidak menjadi amalan soleh kita. Allahu Akbar. Ala kulli hal. Ya, ini terdapat malam yang baik. 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan. Kita belum tentu hidup begitu. Yang menarik sekali, malam ini 83 tahun, 3 bulan ni, satu hari itu dikategorikan 24 jam dalam siri amalan. Tak ada rehat. Ini kelebihan malam Lailatul Qadar yang ramai lepas pandang. Pada malam itulah yang menjadi perbahasan ulama. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita dulu orang kampung, pada malam itulah 27 yang dikatakan 27 likur. Malam itulah sibuk nak main meriamnya, merecunnya, nak habiskan masakan mereka, kain baju yang berjahit, apa lagi, lemang-lemang, dodol-dodol tu. Malam itulah mereka sibuk. Sayang kita ya, masyarakat kita sibuk. Dan pada malam 27 likur itulah panjut dinyalakan. Datang budaya Hindu masuk. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, itulah malam yang kalau kita bayangkan ya, pada malam tu tiba-tiba kita bangun, kita pergi makan kedai mamak. Bukan tak boleh, tapi sayanglah kan, 83 tahun kita duduk makan kedai mamak. Ni layan dia kan. Apakah halnya? Ya. Kalau kita, itu pasal iktikaf menduduki tangga pertama. Berbeza ya, amalan di rumah dengan amalan iktikaf. Amalan iktikaf ni, bila kita dah niat, kita duduk dalam masjid, tidur ke apa, pahala tetap berjalan. Lailatul Qadar datang, waktu tu kita sedang iktikaf. Walaupun tidur, tak baca Quran ke apa, tetap pahala iktikaf selama 83 tahun. Dahsyat. Ya. Kalau maghrib kedai tu start daripada lepas maghrib. Lailatul Qadar, lepas Isyak. Bismillah. Okey, jadi saya suggestkan iktikaf lah bagi kaum lelaki dan kaum perempuan. Kita tengok hadis lepas ni. Okey. Boleh ke tambah sikit ni, Abu? Tak apa ke? Takut Ustaz Adli nak baca bahasa Arab, kau orang nak lari. 6. Pintu syurga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Di mana dari Sahla bin Sa'ad dari Nabi bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Akan masuk melaluinya pada hari kiamat kelak hanyalah orang yang berpuasa. Di sini yang dimaksudkan ada puasa fardu. Ya. Kalau dia puasa sunat, tak ada puasa fardu, takkan masuk. Tetapi kalau dia puasa fardu, puasa sunat lagi afdal lah. Okey. Dikata tidak ada yang masuk melaluinya selain daripada mereka. Dikatakan, mana orang yang berpuasa? Lalu orang yang berpuasa ini bangun dan masuk. Apabila mereka telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang dapat masuknya lagi. Dengan arti kata lain, settle satu persatu amalan kita yang menyetelkan. Pintu babu solah ada, babu zakat ada, babu jihad fi sabilillah, ni babu Rayyan. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, pahala memberi iftar berbuka untuk orang berpuasa. Berdalilkan hadis Rasulullah telah bersabda, siapa yang memberi iftar berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia memperolehi ganjaran pahala tu. Pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengulang pahala orang yang berpuasa. Okey, di mana perkara ni nak diperbetulkan sedikit pada masyarakat kita, kerana kita ni kadang-kadang salah faham. Bila sebut berbuka puasa, minda kita tu dia kurma, okey, air, lagi kuih sikit-sikit. Lepas tu dia jadi susah orang nak buat pasal lauk pauk tu, biryani kambing, Bombay biryani, apa lagi. Ya, itu yang menyebab setengah orang tak nak buat. Sedangkan berbuka puasa tu, macam mana siapa yang Syahid tak pergi waktu bulan Ramadan kan, dia letaknya air zam-zam pun kadang-kadang kan, mineral tu. Lepas tu dia letak kurma, letak roti kecil-kecil tu dengan yogurt. Itulah berbuka puasa. Kalau kita letak air je pun dah cukup. Kalau kita tambah kurma cukup. Itu sahaja yang disebutkan berbuka puasa.
Habis yang biryani tu, lauk pauk tu, itu memberi makan kepada orang yang lapar. Pun pahalanya besar. Kalau kita combinekan dua-dua, lagi besar pahala. Cuma kita jangan putus asa dalam bab ini. Bila nak sebut berbuka puasa tu dah teringat berbagai-bagai lauk pauk. Tak. Cukup kurma, air, bagilah kuih sikit. Orang tepi jalan tu kita boleh bagi. Siapa yang puasa berbuka, kita akan dapat pahala yang besar. Kalau nak bagi makan tu lain cerita. Ya. Tapi kalau nak bagi berbuka puasa, saya rasakan kalau bagi buka puasa dalam bab itu, kita boleh dapat pahala yang banyak. Ya, RM10 pun boleh kita dapat 2-3 orang. Ya, air berapa sangat, kurma berapa sangat. Ya, sayang, cuba. Ya, buat kali ni kita cuba buat. Okey, Abu? Ya, senyap je. Baik, yang ke-8, menginfak seperti air yang deras ataupun angin yang deras ni. Sesungguhnya Rasulullah SAW orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan paling menonjol pemurahnya adalah pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan dia tak sayang duit dia ataupun sedekah dia. Dia akan bagi. Dan kita tahu Rasulullah memang begitu. Ya, Rasulullah memang begitu. Sehingga orang kata suka, kalau dia pakai tu suka, dia baginya. Ya. Dahsyat, begitu baik sekali. Kemudian yang ke-9, umrah seperti ganjaran haji. Berdalilkan Nabi bersabda, umrah di bulan Ramadan adalah seperti melakukan haji atau haji bersamaku. Dalam riwayat Muslim, haji bersamaku. Ini kadang-kadang orang suka pergi umrah di bulan Ramadan. Tetapi ingat, dia ada adab dia untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Dan bukanlah juga kalau kita laku umrah pada bulan Ramadan berarti haji dah terangkat. Tak. Ini disebutkan ganjarannya. Haji tetap kena buat. Berqiyamul lail yang ke-10, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penyerahan kepada Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dan yang ke-11, beriktikaf, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah beriktikaf di masjid 10 hari akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan sehingga wafat. Kemudian isteri-isterinya pula beriktikaf. Ini mengisyaratkan wanita-wanita pun dibenarkan untuk beriktikaf dengan jaga adab-adab mereka. Jadi cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang terbaik Ramadan kali ini, dan buatlah yang Allah redha kepada kita supaya ganjaran itu tidak terhilang, supaya kita dapat ambilnya di syurga nanti. Dan mudah-mudahan Allah dapat masukkan kita dalam babur rayyan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.